Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Maips menjunjung syiar memaju ummah. Salah sila Perlis, segalanya Perlis. Tuan-tuan dan perempuan, para penonton, para pendengar di mana saja berada, syukur buat sekian kalinya kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita semua dapat bertemu sekali lagi dalam podcast atau audio siar Salah Sila Perlis, di mana kali ini kita akan menghadirkan satu episod yang nombornya adalah nombor ke-40. Dan pada kata kali ini satu lagi topik berkenaan dengan agama yang akan difahami daripada paradigma sosio keagamaan ataupun dengan izin sosio kata religious dan juga sosio budaya akan dibentangkan pada kata kali ini, dan tajuk yang diberi adalah lebih kurang Perlis dan Manhaj Penjaga Wahyu di Bumi. Perlis dan Manhaj Penjaga Wahyu di Bumi, dan insya-Allah nanti kita akan meneliti satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan penjaga wahyu di bumi ini. Tetapi saya amat bersyukur dan amat berbangga pastinya kerana saya dapat mengalu-alukan tetamu kita yang kita hadirkan ke studio pada kata kali ini, dan beliau adalah tak lain tak bukan sekarang ini adalah merupakan seorang tokoh yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah dan juga Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja untuk menjawat jawatan sebagai ahli Majlis Mesyuarat MAIPS. Dan saya dipahamkan beliau buat masa sekarang ni mungkin memegang ahli Majlis Mesyuarat MAIPS yang paling lama kita kata berkhidmat buat masa sekarang, berarti daripada dulu sehingga masih berkhidmat sekarang, kan? Jadi orangnya adalah yang berbahagia Al-Fadil Dr. Nizamuddin Zakaria. Apa khabar Doktor? Baik, alhamdulillah. Ya, jadi orangnya kacak, lawa, tapi beliau sudah dimiliki. Kan, tapi tak apalah, kita kata macam tu. Jadi sebagai pembuka bicara kita kata pada kata kali ini, Dr. Nizamuddin juga adalah merupakan seorang pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah di Universiti Sains Islam Malaysia atau singkatannya USIM, yang berpusat di Negeri Sembilan, lebih tepat lagi di Ketenilai. Jadi pertanyaan kita, bolehkah untuk faedah para penonton dan para pendengar kita, bolehkah Doktor huraikan tentang latar belakang Doktor, tentang khasnya berkenaan dengan bagaimana dibesarkan, di mana dan seterusnya, pengajian di mana dan kerjaya di mana, kemudian apakah antara kenang-kenangan Doktor sebagai orang Perlis, khasnya bila kita merantau pergi ke bumi Rasulullah SAW, kita kata merantau sebagai anak Perlis di sana. Saya persilakan Dr. Nizamuddin. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasru walah. Terima kasih yang berbahagia Dr. Hazman Hassan yang telah pun mengundang, menjemput saya buat julung-julung kalinya ke podcast pada malam ini. Dan terima kasih juga bagi pihak timbalan yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis mewakili MAIPS yang telah pun memperkasakan Majlis Agama Islam dari sudut dakwah, dari sudut kita punya sebaran syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat kita juga insya-Allah berkongsi bagaimana untuk memperkasakan manhaj al-hadis,
manhaj al-hadis insya-Allah. Ya. Sebelum kita nak memulakan topik kita pada malam ni, Ya. walaupun topiknya agak hebat dan begitu orang kata besar tanggungjawab untuk kita pikul menjaga wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka atas kenangan dan pengalaman dilahirkan di negeri Perlis, Ya. dan alhamdulillah menjadi anak Perlis, dan selepas saya belajar di Sekolah Menengah Agama Alawiyah. Ya. Di Mungkin Arau. lebih tepat lagi di manakah kampung doktor? Oh ya ya. Kan. Sebenarnya saya dilahirkan di Kangak Perlis, dan asal kampung saya ialah di Batu Dua Lama, Jalan Kaki Bukit, Kangak Perlis. Beranak di gedung ke beranak di rumah masa tu? Beranak di gedung dah. Masa tu beranak di gedung dah lah. Bukan maknanya kita kata di rumah pun ada, tapi sebenarnya waktu kes saya ni beranak di gedung lah. Bahasa Perlis di gedung kan. Maknanya kita nak sebut kata doktor sebenarnya masih muda lagi. Kita kata lagu tu kan. Okey, silakan teruskan. Saya kemudian belajar di Sekolah Kebangsaan Kampung Salang. Sekolah Kebangsaan Kampung Salang. Orang kali Dr. Azman kenal Sekolah Kampung Salang tu. Sudah 100 tahun usia dia. Ya, dan selepas daripada tahun 1986 tamat di Sekolah Kebangsaan Kampung Salang, saya pun teruskan pengajian. Seorang saja yang daripada wakil Kampung Salang tu, Ustaz Osman kata, siapa yang mengaji sekolah agama? Saya angkat tangan, saya pergi mengaji sekolah agama. Alhamdulillah, ada juga wakil orang lelaki lah tahun tu yang pergi mengaji sekolah agama. Perempuan pun ada jugalah. Tapi alhamdulillah saya berbesar hati dapatlah mewakili Sekolah Kampung Salang untuk pergi mengaji di sekolah menengah kebangsaan agama Alawiyah. Ya. Dan mengajilah. Waktu tu masih nama Alawiyah atau sudah nama Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Agama Menengah Arau? Kebangsaan Agama Alawiyah Arau Perlis. Waktu tu masih nama Alawiyah juga. Ya, waktu tu pengetua dia Ustaz Ismail Hasan. Rahimahullah. Ya, rahimahullah. Kemudian saya pun mengaji sampai 3 tahun mengaji. Okey. Dan alhamdulillah orang pesan kata kalau boleh kita kena merantau lagi. Okey. Bukan kata Perlis tak bagus, dia kata merantau lagi untuk nak kalau boleh nak mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi, rihlah fi talabil hadis orang kata. Jadi dalam pada orang kata nak mengaji dan mengaji ni, alhamdulillah saya pun berusaha dan dapat mengaji di Kolej Islam Kelang. Dapat 2 tahun di Kolej Islam Kelang, iaitu tahun 1989 1990. Sampai tukar nama Kolej Islam Sultan Alam Shah. Dan alhamdulillah waktu tu dapatlah menunaikan hasrat orang tua saya, Tuan Haji Zakaria Haji Maghribi, untuk anak dia kalau boleh pergi mengaji ke bumi Rasulullah SAW. Dengan hasrat dan minat dia itulah yang saya terdetik bersungguh-sungguh. Pi sampai ke Ampang, pi bawa lah kita punya sijil SPM, terjemah apa semua dengan almarhum Ustaz Yunus betul tu. Di Bintong. Pi sana jumpa dengan Atachi pendidikan di Kedutaan Arab Saudi dan mustasyar waktu tu sebagai penasihat agama, dan alhamdulillah kita berjumpa dan sampaikan hasrat, dan alhamdulillah dipermudahkan. Pada tahun 1991 tu, selepas SPM, dapat terus tawaran untuk mengaji ke Universiti Islam Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dapatlah menjejaki kaki di bumi Rasulullah, dapat melihat sendiri Masjid An-Nabawi, dapat melihat sendiri di manakah Raudah, di manakah makam Rasulullah. Dan dapat sampai kepada memulakan pengajian di peringkat mengaji bahasa Arab dulu. Walaupun sebenarnya kita dah mengaji Alawiyah. Kalau tak silap saya, kalau tadi merupakan wakil Sekolah Kampung Salang untuk pergi mengaji sekolah agama, khasnya Sekolah Menengah Kebangsaan kita kata Alawiyah. Kali ini tetap juga menjadi wakil tunggal Kampung Salang dan juga Batu Dua Lama untuk mengaji di Madinah. Adakah sebelum doktor ada mana-mana individu daripada Batu Dua Lama yang sampai ke Madinah untuk kita mengaji sebelum tu? Kalau di negeri Perlis memang ada lah wakil, tapi daripada Batu Dua Lama tu belum ada lagi. Ataupun jalan kaki bukit lah. Daripada Kampung Baru ke Kampung Salang ke Batu Dua Lama sampai ke Padang Pau, rasa tak ada. Belum ada lagi waktu tu. Jadi kita ni sebagai perintis lah. Perintis untuk
perjalanan ataupun dipanggil dalam bahasa Arab rihlah. Ya. Perjalanan untuk mencari ilmu hadis. Kalau kita mengenangkan seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, An-Naisaburi, mereka mengamalkan rihlah fi talabil hadis. Iaitu perjalanan untuk menuntut ilmu, menuntut juga tentang pengajian al-hadis Rasulullah SAW. Atas semangat inilah jadi saya pun belajar bahasa Arab, bagi kemah balik dan sampai kepada sempat mengaji di sekolah menengah agama tinggi ataupun sekolah Ma'had Sanawi di Arab Saudi tahun yang akhir. Lepas 2 tahun selesai, lepas tu barulah masuk ke fakulti Al-Hadis ataupun Kuliatul Hadis wa Dirasah Islamiyah. Kalau dalam bahasa Melayunya Fakulti Hadis dan Pengajian Islam. Mula-mula masuk kelas tu sampai pensyarah dia kata, kalau kamu boleh bertahan sila duduk. Kalau rasa tak mau nak mengaji tentang ilmu perawi, ilmu tentang maulid perawi, ilmu tentang nasab dia, Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Bazdabata al-Ju'fi al-Bukhari, tahun berapa maulid, tahun berapa mati dan seumpamanya. Kalau tidak mampu nak mengaji benda ni, baik pindah fakulti lain kita. Sampai dia kata memang bidang pengajian hadis ni bukan senang sebenarnya. Bidang untuk nak mengaji hadis ni benda yang kadang-kadang tak nampak dalam bentuk praktikal. Tetapi penting untuk kita tahu tentang ilmu hadis. Tapi digagahkan juga, walaupun ilmu ni amat-amat sukar, kita mengaji juga tentang hadis Rasulullah SAW sampailah selesai 4 tahun. Dalam pada Ustaz, saya mengaji itu dengan ustaz ataupun para doktor di sana dan mengalami orang kata macam-macam perubahan lah. Perubahan dari sudut ilmu rijalnya, ilmu tentang bagaimana naqad ataupun kritikan rawi, ilmu tentang jarh wa ta'dil, ilmu tentang sifat perawi yang mana disebutkan sebagai thiqah ataupun dhaif dan seumpamanya. Baru kita tahu pentingnya untuk kita menjaga wahyu Allah, pentingnya untuk kita menjaga hadis Rasulullah, dan pentingnya juga untuk kita ini orang kata menyebar luaskan hadis Rasulullah SAW. Saya teringat. Jadi mungkin kita kata maafkan saya, ada apa-apa kenangan mungkin menyambut orang Perlis sampai ke Masjid Nabi tu? Kita kata kalau ada lah. Kalau nak diikutkan, pernah saya, kalau Dr. Azman bagi teringatkan tentang bila kita musim haji ni, betul lah kita akan terjumpa dengan para jemaah Duyufur Rahman. Dalam banyak-banyak kenangan saya jumpa dengan tetamu Ar-Rahman ni, yang paling saya terkenang sangat tu pada malam esok nak periksa akhir penggal, dan saya tengah duduk buka buku ni di tiang Masjid Nabawi sambil duduk pegang kitab, duduk hafal lah kan ni takrifnya. Esok nak jawab. Tengah-tengah duduk mula bismillah muka surat pertama tu, tiba-tiba ada 2 orang jemaah duduk dalam Masjid Nabawi lah. Dan saya teringat waktu tu, saya petang tu saya tengok ada pameran tentang iaitu kezaliman rejim Zionis kepada umat Islam di Palestin. Jadi teringat petang tu saya pun kata, apa yang saya ada ni ada sedikit sebanyak 10 riyal, saya masuk dalam tabung tu. Mula dia cerita macam tu. Lepas sembahyang asar tu, lepas daripada selesai sembahyang asar dan masuk ke Masjid Nabawi, tunggu sampai maghrib lah kan. Dan selepas daripada saya tengah sembahyang maghrib tu, sambil duk baca tu, ada 2 orang jemaah haji ni. Jemaah dari haji Malaysia. Dia mula-mula dia tanya gitu, Assalamualaikum. Kita pun Waalaikumsalam. Daripada mana ni? Dia kata saya daripada Malaysia. Malaysia belah mana? Lepas tu saya kata saya daripada Perlis. Lepas tu dia kata, orang Perlis rupanya. lagi ramah pula dah. Dan kalau kita kata Allah habislah malam ni kita. Mula-mula kita nak baca kitab. Tapi kita orang kata hemoi kan. Kita ambil berat dengan orang yang sudah orang kata nak berkenalan kita pun main perapat dengan dia. Dan kita pun sembang lah di Perlis tang mana. Dia kata ni kami orang Arab kata. Lepas tu lain-lain kali saya ni orang Batu Dua, sembang punya sembang. Lain-lain kali saya pun habislah antara maghrib dengan isyak. Sepatutnya nak khatam juga lah kan. Silibus esok nak periksa. Lain-lain kali mayang isyak, lepas tu dia kata jom kita pergi ke hotel pula lah. Kita sembang lagi. Makan-makan pula. Saya kata tak apa lah. Esok saya ada periksa ni kata. Waktu saya nak langkah nak balik tu, waktu tu kawan dia beritahu,
ni hajat ni Ya. ada nak bagi sikit sumbangan. Kata tak apa, saya memang ditaja dah oleh Ya. Arab Saudi untuk mengaji sini. Ya. Dah memang dia niat nak bagi ni kita. Ya, Dah ya. berjumpa dengan anak peralih pula kan. Ya, ya. Jadi saya pun malu-malu alah, kata tak apalah. Dah ambil lah ni. Ya. Ini Pak Hamzah ni tukar lori ni kita. Oh. Betul saya kata tukar lori rupanya. Ayalah. Saya pun kata alhamdulillah lah. Kata moga-moga berkat lah Pak Hamzah, kata moga-moga dapat dipanjangkan umur. Moga-moga kita ni dipertemukan lagi di lain ketika semua. Dan dia pun bagilah sedikit sumbangan. Saya ingat lagi apa yang saya berikan waktu asak tu kepada umat Islam Palestin, dan itulah 10 kali ganda daripada apa yang kita sumbangkan. Benarlah kata Rasulullah tu, setiap yang kita belanjakan, setiap yang kita bagikan, kadang-kadang ada 10 kali ganda ganjaran dia. Ya, itulah kenangan saya dengan orang Polis. Sampai kelar masih duk ingat lagi. Jadi kalau tak silap saya, orang yang doktor jumpa tu pun sudah kata Allah yarham. Ya, Allah yarham. Beliau adalah Tuan Haji Hamzah bin Jaafar. Ya, betul. Yang merupakan seorang usahawan Melayu. Ya. Terkemuka di Perlis pada kata masa tu, dan waktu tu berpusat di Kubang Gajah lah. Ya. Kan. Jadi kita dengan kata kalau kita lori yang banyak. Betul. Kan? Kalau kita lalu tu kita masih lagi boleh melihat Hamzah bin Jaafar. Ya, ya. Ada papan bentiang. Ya. Kalau daripada Kangak ni kita ada di sebelah kiri kan. Ya, ya. Sebelum kita Lok Ara tu. Jadi itu kenangan dengan orang Perlis no. Orang Perlis. Jadi kita kata alhamdulillah lah, kadang-kadang kita pun takut-takut kenangan tu mengusik jiwa apa semua tu. Okey, kalau kita bercakap tentang kerjaya dan juga sambungan pengajian secara ringkas sehingga menjadi doktor ataupun pensyarah kanan ni. Ya. Ya. Selepas tamat di peringkat ijazah sarjana muda, kemudian saya pun bertugas di Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis. Dan sambil ketika itu di Taman Bersatu Arau. Taman Bersatu Arau. Kemudian barulah pergi ke Komplek Kraftangan. Komplek Kraftangan dan di Batu Lima. Di Batu Lima, dan barulah sekali dekat dengan Guak Jentik. Guak Jentik dekat dengan Timah Tasuh tu. Betul. Saya sempat menyambung pengajian peringkat iaitu sarjana di Industri Melaya. Dan ambil bidang usuluddin, dan kajian saya alhamdulillah tentang Negeri Perlis dan juga program kelas Al-Quran dan Fardu Ain di Perlis. Dari sudut bagaimana pengurusannya, dari sudut masalahnya. Itu khidmat bakti yang saya ingin memberikan sumbangan kepada Perlis, dan kajian kepada apa yang kita laksanakan kelas pengajian Quran dan Fardu Ain. Pergi terus ke kelas-kelas, tengok anak-anak kita mengaji. Ada yang bercempera lah, ada yang lari lah. Sampai dia ingat kita ni sebagai penyelia ataupun ni orang yang nak buat spot check ni. Rupanya kita ni pengkaji, kita nak buat master banyak. Maka lari di bukan. Benarnya kita ni bukanlah nak menyelia apa-apa, kita nak kumpul data aja. Dan kita tanyalah kepada ustaz dan ustazah dan anak-anak murid tentang kefahaman mereka kelas Quran dan Fardu Ain. Itu alhamdulillah selesai selama 4 tahun, selesai master. Lepas daripada itu saya bertugas sebagai pensyarah dan naik kepada pensyarah kanan. Tahun lebih kurang tahun 2000 tak silap 2010. Mula bertugas di USIM. Mula bertugas di USIM sejak daripada 2001. Jadi saya masuk ke IPTIP mula-mula 1997 sampai 2001. 2001 sampai sekarang ni alhamdulillah di USIM lah. Mula dengan tutor, habiskan master, lepas tu selepas confirmation naik pangkat kepada pensyarah kanan lah. Pada tahun 2010. Lepas tu bertugas sebagai timbalan dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, dan itu moga-moga dapat juga kita menyumbang sebagai anak perlis di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Dan selepas orang kata berkhidmat sebagai pentadbir, diberikan peluang juga untuk cuti belajar. Cuti belajar. Dan alhamdulillah sampai tahun 2020 lah, walaupun agak panjang juga kita ambil masa cuti belajar tu, tetapi alhamdulillah selesai juga untuk menamatkan peringkat PhD dalam bidang pengajian Quran dan
dan sunnah. Ya. Dan alhamdulillah dalam kajian yang terakhir itu lebih kepada sumbangan ulama-ulama di Nusantara ini dalam bidang pembukuan dan penulisan sirah Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah kekal lagi dalam bidang yang lebih kurang sama, iaitu pengajian Quran dan juga sunnah, dan mula-mula kafah, lepas tu pergi kepada sirah baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau mungkin kita nak memahami sedikit tentang bagaimana doktor mula-mula masuk ke majlis ataupun diangkat sebagai ahli majlis mesyuarat MAIPS. Itu dikira satu kenangan yang amat-amat menyentuh dari sudut hati saya yang telah pun meninggalkan negeri Perlis selepas daripada berkahwin dengan anak Selangor, dan lepas menikah tu tahu sajalah kan, kita ni dah berpindah duduk di Selangor, jadi orang macam orang Selangor dah. Walhal sebenarnya jauh di sudut hati kita senantiasa kita ingin memberi khidmat bakti kepada negeri Perlis. Buktinya selepas saya habis jam mengaji, saya telah pun ditugaskan di sekolah menengah Syed Hasan. Dan kena pula anak murid saya dalam kelas tingkatan 5 tu, dia punya ayah dia kena jadi attaché pendidikan di US. Dan dia pun bertanya kepada saya, ayah saya dulu pernah bertugas di radio Malaysia Perlis, RMP ataupun Perlis FM. Boleh tak tolong gantikan ayah dan jumpa penerbit ke untuk bagi sedikit khidmat tentang radio di Perlis ni. Alhamdulillah bermula daripada situlah saya pun jumpa Pak Hashim, dan alhamdulillah jumpa dengan Azmi Mansur, jumpa dengan Hashim Besri, Haris Smart, jumpa dengan ramai lagi lah DJ dan para kata penerbit. Dan waktu tu adakah radio 3 Kangak atau Perlis FM dah? Radio 3 Kangak lagi waktu tu. Dan masih lagi pakai dia punya tu piring hitam tu. Zaman lama tu. Dan pakai tulis tangan dia. Betul. Dan mulalah dengan kita membuatkan iaitu siri tentang seruan Ramadan. Petang-petang tu lah adalah muzik-muzik klasik tu. Dan alhamdulillah. Jadi maknanya mula menyumbangkan suara dan menyumbangkan ilmu sejak daripada melalui radio 3 Kangak pada masa radio Kangak kita, radio Perlis kita. Dan daripada situ saya ambil, orang kata ialah involve ataupun penglibatan sebagai anak Perlis yang pulang daripada Madinah untuk nak bagi khidmat tentang hadis-hadis Rasulullah, tentang bagaimana fadilat puasa bulan Ramadan selama 30 seri tu. Alhamdulillah. Habis itu pula masuk mutiara hadis dengan saudara Azmi Mansur. Dan juga tentang sekilas renungan dan seumpamanya. Dan lain-lain kali dah bertugas selama 3 tahun. Kena hantar balik ataupun berpindah di Selangor, duduk di Selangor dan berkhidmat di USIM. Tapi jauh di sudut hati saya, teringin kalau boleh ada yang boleh kita bagi sumbangan dan dapat kita bagi sumbangan berapa boleh. Tiba-tiba tahun 2010 dapat satu jemputan dan dapat satu pinangan untuk menyertai Majlis Agama Islam dan adat istiadat negeri Perlis, Melayu negeri Perlis. Alhamdulillah saya pun ucapkan itu menjunjung kasih tuanku yang di-Pertua, dan juga terima kasih juga kepada waktu tu Tuan Haji Malik kita juga yang juga mencadangkan nama dan juga yang lain-lain juga turut memberikan sokongan dan alu-aluan silalah untuk kita bagi khidmat sebagai anak Perlis. Kita pun berbesar hatilah atas nama kita di anak Perlis, dapat kita pulang ke Gagang, pulang ke kampung halaman dan menabur bakti kita ke negeri Perlis. Alhamdulillah. Jadi sebab tu saya menyebut tadi bahawa buat masa sekarang ahli Majlis Mesyuarat MAIPS yang masih bertugas dan rekod yang paling lama sedang duduk bertugas sampai sekarang ni dipegang oleh tetamu kita, iaitu Dr. Nizamuddin Zakaria. Iaitu maknanya beliau dilantik daripada tahun 2010 sehingga sekarang maknanya lebih kurang sudah 14 tahun. Alhamdulillah. Sudah 14 tahun. Berarti orang yang lebih lama rekodnya daripada beliau itu sama ada sudah meninggal dunia ataupun nampaknya kebanyakannya meninggal dunia lah. Yang seawal beliau tu nampaknya kita kata beliau lagi yang kita masih ada dan masih aktif
pada kita hari ini. Dan saya juga difahamkan beliau juga masih lagi aktif menyumbangkan suara, menyumbangkan ilmu menerusi corong Perlis FM juga. Alhamdulillah. Buat masa sekarang ni apa kita kata rancangan yang telah ataupun sedang dikendalikan Yang sedang di Perlis FM? Ya, Dr. Azman, saya mengendalikan Ihya Sunnah, Ya. membaca hadis Rasulullah. Jadi yang ni lah orangnya, inilah rupa orangnya yang kita dengar suaranya. Ya. Menerusi Kadang-kadang jumpa di Perlis NAT FM. kan, jumpa di NAT, jumpa di Kangak ke. Ya. Bila kita sebut Ustaz Nizamuddin, Mat dalam radio tu kah? Kadang-kadang. Ataupun kadang-kadang jumpa juga orang baru, orang santan ke. Di NAT apa kan. Betul. Dia tiba-tiba kata, kan Ustaz duk kerja sini ke? Tak, saya kerja dinilai. Tapi dia dengar suara dalam radio Perlis. Yalah, kadang-kadang balik tu. Sementara kita balik bermesyuarat, bersidang ke apa. Dan waktu tu lah kesempatan untuk kita rakam. Kita buat rakaman. Buat rakaman. Alhamdulillah. Terima kasihlah juga pada perembik di Perlis FM yang sudi menerima dan juga sudi untuk menyediakan satu ruangan untuk kita berkongsi tentang ilmu hadis Rasulullah. Istimbat daripada apa faedah dia dan sampaikan kepada masyarakat kita untuk ihya sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah keunikan Perlis ni. Maknanya dia sokong dan dia orang kata perkemah bab-bab ni, bab-bab sunnah ni, bab-bab hadis ni. Jadi sampai itu yang ada program ihya sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Itu yang kita kata mujuk, kita tak melawak kata saya kerja dinilai, tapi yang ada dalam radio tu lam saya. Kan? Jadi kita kata tak apalah, kita mungkin tak melawak dah benda-benda lagu tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, pada episod inilah kita berkenalan dengan beliau dengan lebih dekat lagi. Dan tambah pula beliau adalah seorang tokoh yang buat masa sekarang ni memegang rekod pelantikan yang saya kira paling lama lah. Sedang kita berkhidmat di atas jawatan yang betul-betul ahli majlis mesyuarat MAIPS. Bukan kata jawatan-jawatan yang lain dan juga sebagainya lah. Jadi mudah-mudahan beliau akan terus maju jaya ke masa-masa hadapan. Amin. Semoga terus laju menuju maju. Amin. Jadi kita kata baru kita nak masuk kepada persoalan kita ni. Kita kata apakah maksud manhaj penjaga wahyu di bumi? Mohon doktor huraikan. Ya, dalam kita menjaga wahyu Allah dan menjaga kalam Allah, tentulah kita hendaklah merujuk kepada apa yang baginda telah pun sabdakan. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kitab Muwatta pun ada meriwayatkan hadis tersebut bahawa aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan kalian sesat selama-lamanya selagi berpegang dengan dua warisan dan tinggalan Nabi, itu kitab Allah, wahyu Allah dan juga sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu ini terbagi kepada iaitu kalam Allah dan termasuk juga hadis Rasulullah merupakan wahyu yang kedua yang di mana Allah memperakukan dan Allah mengiktirafkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi ini tuturnya, tindakannya, apa juga perlakuannya, melainkan itu juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yang demikian, kedua-dua sumber syariat Allah dan Allah tidak tinggalkan manusia dalam keadaan yang buta, dalam keadaan yang taklid buta, dalam keadaan yang mana meraba-raba. Tentulah Allah turunkan iaitu kepada mereka ini panduan, pedoman agar tidak tersesat jalan. Dan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan kami utuskan setiap umat itu rasul an ya'budullah, untuk mengajar mereka tauhidkan kepada Allah. Washtanibu taghut, tinggalkan sembahan-sembahan yang lain. Atas perkara inilah maka dengan yang demikian perlunya untuk ada jagaan dan pemeliharaan kepada iaitu wahyu Allah.
wahyu dan kalam Allah ini dipelihara dan dijaga, dan dengan kata yang lain ia juga merupakan manhaj yang kita sebutkan di awal pertemuan kita tadi sebagai menjaga wahyu, menjaga kalam Allah, dan ia juga selaras dengan al-hadis Rasulullah SAW ataupun menjaga kalam Rasulullah SAW. Ya. Jadi manhaj penjaga wahyu di bumi ini adalah diistilahkan dalam bidang pengajian hadis khususnya, dan pengajian Islam apa nama amnya sebagai manhaj ahli hadis. Ahli hadis, ya. Ya, jadi inilah antara perkara yang kita cuba bina satu kesinambungan ataupun perkaitan bagaimana negeri Perlis dan prestasinya jika dinilai daripada barometer ataupun daripada neraca atau tolok ukur manhaj ahlul hadis. Jadi kita kata tak apa, InsyaAllah doktor akan huraikan lagi, tapi sampai kita kepada satu segmen tetap yang kita buat pada tiap-tiap episod, iaitu Pelik Perlis. Di mana kita akan memilih satu daripada perkataan Pelik Perlis yang ada kaitan dengan tajuk yang dibincangkan. Maka bila disebut menjaga wahyu, maka di Perlis ada satu perkataan, ada satu pelik kita Perlis yang dekat dengan makna menjaga, yang orang Perlis sebut sebagai peda. Ataupun kita kata peda lah. Ya. Jadi perkataan kita kali ini ni adalah perkataan peda, dan peda ini diberi maksud dalam Kamus Dialek Perlis edisi yang kedua sebagai membimbing, mengawas, mengawal, memerhati, menjaga dan melayan. Jadi maknanya marilah perkataan peda tu. Mungkin saya dipahamkan sekiranya mungkin di negeri-negeri jiran dia sebut juga peda tu, tapi dia sebut peda. Tapi kalau kata Perlis ni, salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan dialek Melayu Perlis ni adalah kita sebut perkataan menjaga ni sebagai peda. Khususnya menjaga dalam konteks jaga ni nak macam menatang minyak yang penuh lah. Maksudnya kalau terlebih pun dia akan jadi kalau terlebih ke terkasak ke dia akan jadi jahanam. Kalau terkurang pun dia akan rosak juga. Itu maknanya konteks bagaimana peda tu dibuat. Ataupun peda tu dimaksudkan lah. Jadi kita kata seperti mana biasa, kita akan persilakan tetamu kita untuk buat satu ayat menggunakan perkataan peda. Lepas tu saya sendiri akan cuba buat satu ayat juga menggunakan perkataan peda. Dipersilakan Dr. Nizamuddin. Bolehlah saya bagi contoh tentang peda ni. Memang bahasa Perlis pun kita sebut peda kan. Contohnya kalau kita kaitkan dengan Majlis Agama Islam. Dan adat istiadat negeri Perlis, Melayu negeri Perlis. MAIBS. MAIBS ni dia peda dia peda tengok apa kawal dia kata peda untuk peda bagi semua imam dan juga penceramah dan juga para jemaah menjaga sunnah baginda Nabi Muhammad. Dan juga dengan kata yang lain juga, kalau kata peda juga, peda Maib ni peda bagi mereka jangan melakukan benda yang di luar daripada sunnah Rasulullah dengan melakukan benda-benda yang bukan-bukan. Peda ni maknanya kawal lah. Sebab yang sebenarnya bukanlah kita nak kata kita ni terpaling sunnah, tetapi kita nak katakan bahawa dia peda ni maknanya peda supaya jangan buat benda-benda yang bukan-bukan. Kena usaha lah. Jangan buat benda-benda yang bukan-bukan, ataupun buat benda-benda yang kena pelik-pelik kan. Kadang-kadang dia kata ni ada kursi kosong untuk orang yang ghaib ke. Ataupun katalah dia orang kata seru dengan nama-nama ghaib. So dengan sebab itu kita buat satu ayat, kita katakan Maib peda bagi rakyat negeri Perlis ni jaga sunnah dan jangan terlibat dengan bidah. Peda bagi rakyat Perlis ni ikut jaga wahyu Allah dan jaga sunnah baginda Nabi Muhammad. Supaya tidak terjebak dengan kancah bid'ah itu. Itu peda contohnya. Itu satu ayat lah. Kalau ayat daripada saya ni pun ada kaitan dengan Maib juga. Tapi maknanya
kita nak guna istilah apa? Kita ada Tok Imam, Ya. Tok Bilal, Tok Siak. Mhm. Ada satu lagi penjawat di bawah Maib disebut juga Amil. Ya, ya. Kadang-kadang ada kampung-kampung disebut Tok Amil. Tok Amil, ya, ya. Jadi maksudnya ayat saya adalah antara ataupun kerja-kerja Tok Amil karya kita ni adalah untuk peda dan bela ataupun kita kata pelihara orang-orang asnaf fakir miskin. Bagi depa tu hidup senang, bagi depa tu mudah, bagi depa tu kita kata dapat keluar daripada segala bentuk kesusahan ataupun kemiskinan. Ya, ya. Jadi ayat saya adalah antara kerja-kerja Tok Amil dalam kata karya-karya kita ni adalah peda ataupun kita kata peda orang-orang asnaf supaya dapat keluar daripada kemiskinan dan dapat mencipta lebih banyak kemajuan lagi. Ya, ya. Yang tu perkataan peda lah. Contohnya kita kata kita sendiri kalau kita maksudnya berpantang sesuatu kerana mungkin untuk mengelakkan apa-apa penyakit ke, mengawal apa-apa keadaan kesihatan ke, kita sebut kita pun macam kita kata peda jugalah. Ya, ya. Kerana mungkin kita kata dulu kita ni pantang juga. Tapi kita kata pantang jumpa. Tapi oleh sebab kita duk peda tu, maka kita pun usahalah. Kita pun hutiak lah supaya tahan tak makan benda-benda tertentu, banyak makan kita kata apa nama ulam-ulam ke, apa ke sebagainya. Jadi itu pun sebahagian daripada peda juga. Jadi kita kata contoh Dr. Nizamuddin ni lebih khusus lagi berkenaan dengan tajuk kita bagaimana yang di peda itu kesucian akidah dan kesahihan amal. Jadi kita kata itu antara lain bagaimana kita menggunakan perkataan peda tu. Berikutnya, kalau kita pergi kepada soalan satu lagi atau soalan kita kata berikutnya adalah tentang kalau tadi kita telah berkenalan dengan manhaj kita kata al-hadis, maka sekarang ini kalau berikutnya kita nak bertanya tentang apakah antara kelebihan metodologi atau manhaj ini? Di manakah ia menjadi kelebihan? Dengan segala hormatnya lah, tanpa kita mengurangkan hormat kita katakan kepada manhaj yang kata lain, tapi apakah kelebihan kepada manhaj kita kata al-hadis ini? Dipersilakan Doktor. Pertamanya kita merujuk kata-kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah tentang ahli hadis ialah golongan yang disebut sebagai firqah an-najiyah, firqah yang berjaya. Pengikut yang mana mereka itulah sahabat Rasulullah. Mereka itu ialah at-tabi'un dan tabi'at-tabi'un yang mana mereka itu tidak terikat dengan mana-mana orang kata kita katakan tokoh tertentu, bahkan merujuk kepada baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan maknanya dalam hal tentang sunnah baginda Rasulullah, maka mereka akan mendahulukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah berbanding dengan mungkin kata-kata orang tertentu ataupun kecenderungan kepada mazhab yang tertentu, tetapi lebih kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Imam As-Sakhawi pula menyatakan bahawa orang yang disebut sebagai manhaj al-hadis, orang yang berkhidmat untuk hadis itu. Sama ada mereka yang rihlah, mereka yang bertemu dengan syekh, mereka yang sama al-hadis, mereka yang tahammul, mereka yang meriwayatkan, mereka yang menulisnya, mereka yang meriwayatkannya, mereka yang dapat mensyarahkan hadis, dan juga mereka yang sampai naqad pula, mana pula hadis yang sahih, mana pula hadis yang hasan, mana yang dhaif, yang mana bab-bab usul ialah hadis yang sahih, mana bab-bab akidah mesti hadis sahih, bab-bab iaitu contohnya sahih dan hasan iaitu kalau bab-bab fiqh, bab-bab akidah. Bab-bab dhaif hanyalah hadis dhaif tu hanyalah bab-bab contohnya furu' ataupun fadail amal saja. Semua dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya, betul. Jangan dhaif jiddan seumpamanya. Ini menunjuk kata bahawa dalam hal menjaga hadis ini perlu ada dia punya orang kata bagaimana untuk menjaga hadis dengan begitu teliti. Imam Al-Bukhari sampai meriwayatkan hadis itu dengan mengambil kira bagaimanakah kriteria thiqah, adalah, dhabit
dan tidak syuzuz dengan tidak illah. Ya. Dengan sebab itulah kita boleh katakan apakah yang boleh kita kaitkan dengan kelebihan manhaj al-hadis ini ialah dengan mana mereka punya kriteria mereka ataupun keunikan mereka ini ialah bila mana terdapat ayat Quran yang menyebutkan satu perkara, Ya. mereka maknanya tidak akan berpindah kepada yang lain, mereka akan mengutamakan kalam Allah terlebih dahulu. Ya. Dan sekiranya contohnya ada iaitu ayat Quran yang mana tidak ada penjelasan dari sudut syarahnya, tafsirnya dan huraiannya, maka huraian sunnah lah yang paling tepat untuk kita menyebutkan tentang syarah Al-Quran, Al-Quran tersebut. Jadi ahli hadis akan menggunakan tafsiran daripada hadis-hadis Nabi pula. Maknanya daripada hadis Rasulullah SAW. Maknanya agar hadis yang menjelaskan bagaimanakah solat. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bagaimanakah kita nak tahu tentang sembahyang? Maka Nabi pun kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah macam mana yang kamu lihat aku sembahyang. Dan dengan demikian maknanya patutlah hadis pun menyebutkan kalaulah man fassara al-Quran bi ra'yi, siapa yang menafsirkan Quran dengan kepalanya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempat duduk dalam neraka. Jadi dengan demikian untuk nak menjaga wahyu perlukan kepada interpretasi sunnah. Maknanya dengan untuk menjaga kalam Allah, menjaga iaitu wahyu, kurikulum daripada langit, mesti ada yang boleh menjelaskan. Siapa yang berhak menjelaskan? Utusan Allah aja yang berhak menjelaskan. Berhak menjelaskan kurikulum daripada Allah. Kurikulum langit yang membumi ini perlu dijelaskan oleh insan yang diutuskan di bumi Allah ini. Dan dialah yang akan mensyarahkannya. Dengan yang demikian maka kita hendaklah mengutamakan iaitu hadis-hadis Rasulullah, mengutamakan juga di antara mana hadis itu kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah yang diceritakan oleh sahabat, maka kita kena tengok bagaimanakah pula di antara hadis dengan hadis yang lain. Contohnya kalau ada ta'arud lah di antara perbezaan ataupun mungkin pertelingkahan, kontradiksi antara satu hadis dengan satu hadis, maka kita akan terjihkan antara yang kemudian di antara yang terawal, mungkin itu ialah nasikh wal mansukh. Yang terkemudian itu nasikh, yang terawal sebelum itu mansukh mungkin. Ataupun mungkin boleh jadi ada yang menyebutkan dalam bentuk umum, ada yang ditakhsiskan. Contohnya ataupun katalah kita katakan Nabi berkata la salata ba'da as-subh hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada sembahyang selepas subuh sehingga terbit matahari. Kemudian la salata ba'da al-'asr hatta taghrub asy-syams. Tidak ada sembahyang selepas asar sehinggalah terbenam matahari. Kemudian datang pula hadis yang lain pula. Kita kena tengok hadis pula yang macam mana, contohnya idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Bila mana masuk masjid, maka janganlah duduk terus, melainkan kamu tunaikan solat tahiyatul masjid. Dan ini menunjuk kata bahawa pentingnya kita ini menginterpretasikan Al-Quran dengan hadis, juga menjelaskan antara hadis yang berbentuk umum dengan hadis juga. Maka orang yang lebih tepat dan layak untuk memahami wahyu Allah dan juga memahami kalam Nabi SAW itu sendiri ialah al-hadis mensyarahkan Al-Quran dan hadis juga mensyarahkan hadis itu sendiri. Jadi ini untuk kita kena mengambil dari sudut orang kata prihatin, mengambil berat mana-mana institusi, mana-mana pihak yang dapat kita menjadi, kita panggil khadim, khidmat kepada sunnah Nabi ini, maka itulah yang paling terbaik. Kerana para sahabat lah mereka yang telah pun merakamkan hadis, mereka meriwayatkan hadis. As-sahabah kan nuju, mereka itu seperti bintang di langit. Kemudian la tasubbu ashabi, jangan kamu hina para sahabah. Dan disebabkan itulah salah satu untuk menjaga institusi sunnah ialah menjaga juga sahabah. Kerana mereka ialah merupakan pelapor, mereka ialah perakam, mereka ialah orang yang khadim, khidmat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah Syiah boleh merosakkan iaitu institusi sunnah kerana dia tembak sahabah. Mereka laknat Abu Bakar, mereka melaknat
contohnya Omar. Ya. Mereka sampai mengutuk para sahabat. Mereka kata sahabat yang Islam hanyalah contohnya Salman Al-Farisi, Ya. Miqdad ataupun orang tertentu, Ali, Hasan dan Husain. Ya. Mereka mengatakan 1400 itu pada ketika Sulh Hudaibiyah itu semuanya sudah kafir. Ya. Pasal apa kita menolak Syiah? Sebab mereka menolak sahabat. Ya. Pada masa yang sama, nak kata, pasal apa penolakan kepada sahabat ini boleh meruntuhkan sunnah? Ya. Sebab kalau kita tolak Abu Hurairah, betapa banyaknya, majoritinya sunnah Nabi itu yang mana kita boleh jaga agama kita itu telah diruntuhkan Ya. oleh puak Syiah ini. Ya. Puak Syiah ini dengan meruntuhkan sahabat, meruntuhkan sunnah. Ya. Meruntuhkan sunnah, meruntuhkan agama itu. Ya. Allah Akbar. Ini yang kita kena ambil berat kerana pentingnya juga dalam menjaga iaitu al-hadis, hendaklah kita juga mengambil berat tentang sahabat Nabi Muhammad yang menjadi perawi. Mereka juga dalam masa yang sama menjadi khadim ataupun pemberi khidmat bakti, khadam kepada hadis itu. Ya. Khadam kepada Rasulullah dan khadam juga kepada institusi hadis itu. Dan dengan yang demikian, sebab itulah berbeza dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau Nabi-Nabi yang terdahulu tidak ada sirah, tidak ada para pengikut dan sahabat mereka yang merakamkannya. Ya. Tetapi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini Allah sediakan para sahabat yang boleh dapat rekodkan the whole, semua kehidupan Nabi Muhammad itu. Perjalanan hidup Nabi. Perjalanan hidup Nabi itu. Ya. Dan kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, keakuran Nabi, sifat khalqiyah Nabi fizikal, sifat khuluqiyah Nabi, Ya. daripada maulid sampai kepada wafat. Ya. Maka cantiknya hadis ini, Ya. hadis Rasulullah SAW, sunnah baginda Nabi Muhammad ini, sampai mereka boleh dapat melaporkan dan merakamkan semua kehidupan Nabi. Dan alangkah indahnya sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai Jadi penutup kepada sekalian para Nabi. Ya. okey, kalaulah saya boleh membuat satu pemerhatian, Ya. jadi seolah-olah apa dia, manhaj ahli hadis ini keistimewaannya ataupun asalnya adalah ia merupakan satu komitmen dan suatu kumpulan kaedah-kaedah yang saintifik Ya, ya. dan sistematik untuk menjaga ketulinan wahyu khasnya kita kata hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Maka bermula daripada satu bentuk penjagaan hadis dan sunnah-sunnah Nabi yang begitu kompleks tu, maka itulah terbit suatu metodologi atau suatu manhaj untuk menjaga agama itu keseluruhannya, berasaskan kepada kaedah-kaedah itu. Ya. Dan apa yang saya juga boleh rumuskan daripada kelebihan manhaj kita kata ahli hadis ataupun manhaj penjaga wahyu di bumi ini adalah ada pada 3 komponen utama, iaitu pada Al-Qurannya, pada sunnahnya dan pada sahabatnya. Ya, ya. Iaitu dalam manhaj kita kata ahli hadis, kelebihannya adalah dia amat mementingkan pemahaman yang sahih daripada Al-Quran dan mendahulukan Al-Quran daripada segala-galanya. Tetapi kita kata selepas itu datanglah kita kata sunnah. Kadang-kadang kita kata sunnah juga diperanankan untuk menafsirkan kita kata Al-Quran. Dan kalau berpulang kepada manusia, manhaj ahli hadis mengiktiraf sekumpulan manusia yang lebih tinggi darjatnya daripada kita. Kerana apa? Kerana mereka telah dipilih Allah untuk mengiringi Nabi SAW dalam perjuangan baginda. Oleh kerana itu mereka juga memelihara wahyu khasnya hadis-hadis Nabi ini, sehingga lahirlah apa yang dikatakan manhaj ahli hadis atau manhaj penjaga wahyu di bumi. Betul ke tak, Doktor? Lebih kurang. Ya. Dalam satu perkara yang perlu kita ambil perhatian juga di samping perkara yang Dr. Hazman sebutkan ialah manhaj al-hadis juga ialah begitu, iaitu dengan kata yang lain tegas, Ya. membentras anasir-anasir
yang terkeluar daripada landasan as-sunnah, iaitu al-bid'ah. Ya. Perkara ini sebenarnya bertepatan dengan garis panduan yang Nabi nyatakan sendiri, Ya. iaitu Rasulullah menyatakan, iaitu dalam kata yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur Ya. fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya. Dalam riwayat ataupun dalam tambahan ataupun riwayat yang lain, Ya. itu dengan yang demikian kita hendaklah memahami dalam hal menjaga hadis Nabi SAW, maka perkara yang perlu dijaga juga ialah mengelakkan daripada iaitu sempadan dan had-had yang telah Nabi nyatakan dan Nabi tunjukkan tiba-tiba keluar daripada amalan yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang mengamalkan, menentukan, meletakkan bilangan yang tertentu kah, mengadakan satu ibadat yang tertentu kah, Ya. dengan diada-adakan, maka ia akan terkeluar daripada manhaj al-hadis yang sebenarnya. Itu Ya. keunikan dan itulah keistimewaan pentingnya tidak dipandai-pandai, diada-adakan. Orang kata Ya. memandai-mandai, mengada-ngada. Ya. Sebab kadang-kadang masing-masing ada cita rasa dan Ya. masing-masing ada perisa pula. Ya. Dan akhirnya mereka ingin membuat seolah-olah macam ujian dan kajian pula. Ya. Dan akhirnya kita cuba dululah. Itu yang zaman sekarang disebut adanya pewarna tiruan, perasa tiruan, Ya. bahan-bahan penambah. Ya. Tadi maknanya kita kata itu mungkin dalam makanan dapat dibenarkan, tetapi dalam perspektif menjaga ketulinan agama, ia tidak dialu-alukan lah. Ya, sebab itulah Ya. Dr. Zaman, kita amat-amat berbesar hati dan kita amat-amat beruntung Ya. bila mana ada pihak sesebuah negeri, penguasa negeri, umara negeri, Ya. dengan ulama negeri itu Ya. benar-benar ingin memperkasakan sunnah Nabi. Ya. Dan benar-benar ingin kita panggil highlightkan dan utarakan tentang maknanya visi dan misi untuk menjaga wahyu Allah ini, Ya. menjaga sunnah baginda Rasulullah SAW, Ya. dengan satu garis panduan agar jangan buat benda-benda yang bukan-bukan, jangan kita panggil, katakan, tentukan ibadat yang begini-begini. Contohnya lah kata puasa sempena Isra' Mi'raj ke, Ya. semayang sunat Isra' Mi'raj ke. Ya. Sebenarnya semayang kan bagus. Ya. Tapi kita kena faham, semayang tu Nabi ajak kah? Ya. Puasa batal 27 Rejab tu ada ke? Tak ada. Tak ada. Ya. Walaupun kita nampak baik pada kita, tetapi Ataupun contohnya mungkin satu contoh yang lebih Ya. ekstrim katakan, ya, sujud syukur ya. sempena hari kemerdekaan. Ataupun berpuasa sempena hari Malaysia. Jadi apakah ulasan doktor? Contohnya katakan itu diberi contoh lah, contoh yang lebih ekstrim lah. Kita kan. Jadi maksudnya manhaj kita kata al-hadis tidak mengalu-ngalukan contohnya dua perbuatan tadi itu kerana ia tidak bersumberkan daripada Al-Quran dan tidak bersumberkan sunnah yang sahih, Ya. dan tidak datang daripada amalan para sahabat yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Ya, Betul tak, Doktor? kita boleh Ya. katakan beginilah. Ya. Dalam kaedah tentang dua perkara ini, iaitu tentang ibadat dan juga muamalat, kita Ya. katakan. Dalam hal al-ibadah, al-aslu fil ibadah ialah al-hadar ataupun dipanggil haram. Ya. Asal pada ibadat itu sesuatu yang dilarang sebenarnya. Ya. Melainkan ada panduan dan ada perintah tentang silalah, contohnya. Ya. Atau Zikir. buatlah. Silalah bersolat begini. Ya. Maka ketika ada perintah untuk buat begitu, baru kita boleh buat. Ya. Kalau tidak, kita tidak boleh ada-adakan. Iaitu Ya. saya nak puasa, contohnya lah, saya nak puasa sempena hari jadi saya. Ataupun saya nak puasa sempena hari merdeka. Ya. Ataupun saya nak puasa sempena hari Malaysia. Ya. Tidak ada. Kecuali yang Nabi suruh puasa, contohnya puasalah hari 13, 14 dan juga 15, iaitu Ya. hari-hari putih. Ya. Puasa juga hari Isnin dan juga Khamis. Puasa juga hari Arafah. Puasa juga hari Ashura. Puasa juga contohnya katalah dengan kata yang lain, hari bulan Syaban yang sampai
Aisyah kata hampir-hampir keseluruhan Syaban itu Nabi melakukan puasa sunat Syaban. Ya. Puasalah sitta min Syawal. Ya. Man sama sitta min Syaban, Syawal contohnya 6 hari. Man sama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, seolah-olah dia puasa selama 1 tahun. Ya. Maknanya ada perintah, ada sebut. Kita buat. Ya. Ini bab-bab ibadat. Lagi tak ada, maka kita tidak boleh memandai-mandai untuk buat. Ya. Maknanya satu benda yang kita kena fikir juga ialah apa yang Nabi sukakan, maka itulah yang sebenarnya yang kita lakukan. Walaupun ada yang kita suka, lebih baik kita utamakan apa yang Nabi suka itu tu. Ya. Saya ambil satu analogi begini. Bila baginda masuk ke majlis, para sahabat ingin bangun menghormati Nabi. Ya. Dan Nabi kata, la tutruni kama ataratin Nasara Isa ibn Maryam. Ya. Janganlah kamu mendewa-dewakan aku, mengangkat aku macam mana orang-orang Nasrani mendewa-dewakan Isa ibn Maryam. Ya. Innama ana Abdullah Ya. wa Rasul. Aku ni hamba Allah dan aku hanya Rasulullah. Ya. Faqulu, maka panggillah aku hanyalah hamba Allah Ya. dan juga Rasulullah. Jangan macam panggil orang-orang Nasrani panggil Isa itu anak Tuhan, Ya. ataupun dia macam Tuhan dah dan seumpamanya. Ya. Sehingga kan Rasulullah bila masuk majlis duduk. Para sahabat berkata ketika itu, kami ingin bangun menghormati Nabi, tetapi kami tahu bahawa ingin Rasulullah itu untuk kami duduk, maka kami utamakan ingin Nabi daripada ingin kita. Ya. Maka itu satu benda yang kita kena faham. Ya. Ingin kita mungkin nak buat begini, tetapi ingin Rasulullah lain. Maka Ya. kita kena utamakan ingin Nabi itu. Kita kena utamakan juga cinta Rasulullah itu. Ataupun bagaimanakah kesukaan Nabi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutlah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah cintakan Nabi SAW lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya kita kata kita berada pada satu episod yang memang dia akan memberanakkan satu lagi episod yang lain. Kerana sesungguhnya dengan menggunakan neraca manhaj kita kata Al-Hadis, atau kita beri dia gelaran sebagai manhaj penjaga wahyu di bumi ini, adalah kita akan mula memperkatakan tentang bagaimana agaknya prestasi negeri Perlis dalam kacamata atau dalam perspektif kita kata Al-Hadis, maksudnya daripada segi contohnya perlembagaan negerinya, daripada segi contoh kita kata fatwanya, daripada segi katakan mungkin tadi itu contohnya kalau kita memperhatikan, kita mau memerhati dengan lebih teliti, misalnya khutbah Jumaat yang dibacakan dalam negeri Perlis, juga di dalamnya adanya syiar Al-Hadis. Kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang insya-Allah kita akan perdalamkan lagi, dan kita akan tengok lagi secara kita kata mendalam. Namun mungkinlah kita kata sampai di persimpangan ini kita juga ingin memohon macam suatu pesanan daripada Dr. Nizamuddin sebagai tetamu kita khususnya, tentang apakah sepatutnya sikap rakyat Perlis tentang hadis dan juga ahli hadis. Ya. Bila kita duduk di negeri yang benar-benar mengambil berat dan prihatin tentang hadis Rasulullah, sehingga kan dimulai khutbah Jumaat saban minggu, saban penghulu segala hari dengan fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Diulang-ulang benda itu. Sesungguhnya sebenar-benar kalam itu kalammu Allah, wahyu Allah, wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan seburuk-buruk perkara ialah muhdatsat, itu benda yang diada-adakan dalam urusan agama. Kita tidak menafikan kalau dalam hal-hal iaitu pembangunan silakan, tidak ada masalah. Tapi dalam hal-hal agama, maka jagalah
perintah agama Allah agar jangan kita memandai-mandai dan membuat perkara-perkara yang disebutkan sebagai bid'ah itu sendiri. Ya. Dan hal itulah yang kita sebagai warga dan juga sebagai rakyat negeri Perlis Ya. hendaklah memahami bahawa jagalah hadis Rasulullah, jagalah juga apa yang ditunjuk ajarkan mengikut manhaj al-hadis ialah sebagaimana yang kita faham sepanjang perbincangan kita tadi, iaitu taraktu fikum, aku tinggalkan kamu dua perkara, jagalah kitab Allah dan jagalah sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bila mana kita buat satu benda ni, contohnya kita berdasarkan apa yang Allah nyatakan dan apa yang ditunjuk ajarkan oleh sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka itulah yang sebenarnya yang akan mengelakkan kita daripada sebarang perpecahan, sebarang kita katakan pertikaian. Dan bila mana kita, contohnya lah, kalau kita nak buat apa-apa benda pun, kita kena cek dulu. Contohnya, betul ke tak betul yang Nabi ni? Periksa Ataupun dulu cerita. Dia kata cerita beginilah. Katalah ceritanya, katalah Khadijah ni Melayu katanya. Allah Akbar. Betul ke tak betul? Kita cek dulu. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Khadijah ni siapa? Sebaik-baik nisa, sebaik-baik wanita. Dan sampai kepada kita buka kitab-kitab sirah pun diceritakan tentang iaitu Khadijah binti Khuwailid bertemu dengan iaitu Qusay bin Kilab bin Murrah, dan juga daripada keluarga yang sama daripada Bani Adnan, daripada Bani Ismail, daripada Nabi Allah Ibrahim. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang kalau kita fahami supaya kita kawal selia hal agama ini berpandukan kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad, maka ayuh rakyat Perlis sekalian agar benar-benar kita berhati-hati dalam mana-mana amalan kita, agar Perlis telah pun wartakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan mana dengan tidak mengenakan dan ikat mana-mana mazhab, agar benar-benar kita ini bukan ta'assub kepada mazhab. Lalu sampai kita menolak hadis Rasulullah. Dan ta'assub kepada pemimpin tertentu ke kata-kata ulama tertentu kan, dan kita melupai hadis Rasulullah SAW. Dan Imam Syafi'i sendiri menyatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi, bila mana sah hadis itu maka itulah sebenarnya pegangan aku. Janganlah kamu jadikan aku ini sebagai sampai ta'assub dengan aku begitu. Maka ini kita kena didikkan kepada seluruh warga, dan termasuk saya juga berpesan kepada diri saya agar dalam apa juga tindakan, kata-kata, mestilah kita ini merujuk kepada pesanan ataupun apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kita cuba memandai-mandai dan takut-takut nanti kita terjebak dengan apa yang dikatakan man kadzaba alayya, siapa yang mendustakan kepada aku ini, man kadzaba alayya muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempat duduk dalam neraka Allah. Kadang-kadang dia tidak berhati dalam berkata-kata, dia berkata Sa'labah itu telah pun meninggalkan sembahyang berjamaah dan meninggalkan membayar zakat, dan Nabi tak maafkan. Bila mana pula saya buat satu artikel dan saya tulis dalam jurnal tentang kisah Sa'labah. Rupa-rupanya yang disampaikan, yang mana dalam forum ke Ehwal Islam ke, rupanya kisah Sa'labah itu kisah yang tidak benar. Jadi salah satu contoh yang saya nak bagi tahu bahawa pentingnya kita cek hadis itu. Semak dulu kemudian baru kita sebar. Baru sebar. Dan rupanya lepas kita semak, baru kita tahu kisah Sa'labah itu kisah yang tidak benar. Katalah dia punya kisah, contohnya Omar itu telah membunuh anak perempuan, juga tidak benar. Kalau kita sebar, di mana kita terjebak dengan pendustaan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu benda yang kita kena kawal jaga ilmu hadis ini ialah juga jangan kita sebarkan kata Nabi cakap, rupanya Nabi tak pernah cakap benda itu. Itu lagi bahaya. Salah satu benda yang kita kena jaga tu. Mungkin kita kata insya-Allah kita akan bertemu dalam satu lagi episod untuk memperkatakan sambungan topik ini, insya-Allah. Jadi kita 1 jam ini bagaikan tidak kata terasa lah. Dia sudah kita kata berlalu, tapi kita kata mudah-mudahan inilah antara contoh putera negeri Perlis yang menekuni bidang hadis. Di samping juga ada tokoh-tokoh yang lain saya dipahamkan juga, tapi yang satu masa kita akan cuba undang ke kita kata podcast kita. Jadi oleh kerana waktu mencemburui kita ucapkan banyak-banyak terima kasih
kepada tetamu kita Dr. Nizamuddin Zakaria, Ahli Majlis Mesyuarat MAIPS, yang juga seorang ilmuwan dalam bidang hadis dan masih lagi menyumbangkan bakti kepada negeri Perlis menerusi Perlis FM dan juga rancangan-rancangan yang beliau kita kata kendalikan. InsyaAllah kita akan bertemu dalam minggu hadapan dengan satu episod ke-41 dengan tajuk Bahasa Kiasan Dialek Perlis dan Akal Budi Melayu. Bahasa Kiasan Dialek Perlis dan Akal Budi Melayu. Untuk itu kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita. Begitu juga kepada ibu kandung kita Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis yang telah menyokong kita dengan pelbagai bentuk sokongan dengan tidak jemu-jemunya. Demikian juga kepada rakan-rakan daripada Suara Sunnah Channel yang telah menyediakan pelbagai sokongan teknikal, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar kita yang telah setia bersama-sama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Salah silap Perlis mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.